ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين يا رب العالمين. Tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin muslimah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesempatan, diberikan ruang dan diberikan peluang. Cuma pada pagi ini tuan-tuan saya tidak berpeluang untuk bertemu dengan Ustaz Ramli. Wajah pagi ini dah berubah. Dan gambar pun clear. Maksud saya mana gambar macam hantu misalnya. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak pagi ini. Kemungkinan apa yang saya sampaikan daripada perbincangan kita pada pagi ini mungkin tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ramli. Dan baru saja sebentar tadi dimaklumkan Ustaz tidak banyak penceramah, kebetulan dia tidak sempat untuk memberitahu ada program lain. Mungkin akibat daripada kesibukan yang beliau terpaksa laksanakan dan dia perlu untuk memaklumkan kepada pihak masjid bagi kelas beliau pada pagi ini. Jadi dalam keadaan saya pun sebenarnya saya tidak tahu apa sebenarnya saya ceritakan sebab saya tidak tahu maklumat dan perbincangan yang disampaikan oleh Ustaz itu sendiri. Dan maklumlah dalam keadaan tergesa-gesa pagi ini untuk tugas di seksyen 16. Sebab tugas saya sekarang ni dua, satu di Masjid Negeri dan satu lagi di seksyen 16 itu sendiri. Jadi dalam keadaan yang tak bersiap sedia ini, saya cuba untuk kita sama-sama berbicara juga dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala bincangkan. Mudah-mudahan ada manfaat daripada sebalik pertemuan kita dan ada hikmahnya di sebalik daripada pertemuan yang diatur pada pagi ini. Dan paling penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ikhlaskan diri kita, letakkan kedudukan kita. Mudah-mudahan kedudukan ataupun keadaan saat ketika kita berada di pagi ini akan mendapat barakah dan mendapat pahala serta ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya dimaklumkan pada pagi ini Ustaz Ramli telah pun membicarakan perbincangan dalam surah Al-Fatihah. Dan dimaklumkan ayat yang akan dibicarakan pada pagi ini iaitulah perkataan Rabbil Alamin. Baru kalimah Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Surah Alhamdulillah ini di antara surah yang paling agung, di antara surah yang begitu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan surah Al-Fatihah ini adalah merupakan satu surah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan dan kelebihan. Sebab itulah di antara kelebihan daripada surah Al-Fatihah, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah dibincangkan sekadar untuk kita mengingati semula tentang kelebihan surah tersebut.
ia adalah merupakan surah untuk kita berbicara dengan Allah. Waktu ketika kita mengambil gagang telefon kita ataupun handphone yang ada bersama dengan kita, kita berbicara dengan manusia dengan mengucapkan Assalamualaikum, apa khabar? Rupa-rupanya kita juga boleh berbincang dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbincangan kita iaitu dengan ayat yang tersusun, semuanya sama. Kita mungkin telefon seseorang itu dengan panggilan yang berbeza-beza. Sekejap Assalamualaikum, jumpa yang lain hello, jumpa yang lain pula kita telefon selamat pagi, selamat petang. Dan perkataan yang kita tuturkan mungkin juga perkataan-perkataan yang berbeza-beza. Tapi dialog dan pertuturan kita semasa kita berbicara dan memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan ucapan yang serupa, yaitu dengan kita memulakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sehinggalah sampai kepada ayat waladhdallin. Selesai daripada kalimat waladhdallin itu menggambarkan dan membayangkan kita telah selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kalimah Al-Fatihah mengandungi karamah ataupun mengandungi kelebihan fadilat yang begitu besar. Di antaranya kisah Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian mungkin pernah dengar dan mungkin disebutkan juga oleh Fadil Ustaz Ramli tentang kelebihan surah tersebut. Ia mampu untuk menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh salah seorang ketua kabilah yang suatu ketika Sa'id Al-Hudri pergi ke suatu perjalanan bermusafir, tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat ketika beliau bermusafir bersama dengan ahli rombongannya, ketika itu kehabisan makanan dan juga minuman. Pada saat tersebut ia cuba untuk mendapatkan bantuan daripada suatu kabilah, tapi kabilah tersebut tidak mengizinkan dan tidak mahu memberi langsung, bahkan mengambil perhatian dengan mereka kerana tidak ada hubungan-hubungan yang ada bersama dengan mereka. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku suatu peristiwa, ketua kabilah ketika itu disengat dengan binatang yang cukup berbisa. Pada saat ketika itu ia memerlukan bantuan daripada tabib ataupun perawat-perawat yang ada. Seluruh perawat yang ada ketika itu tak ada seorang pun yang dapat memberikan kesembuhan ataupun merawat penyakit yang dihadapi oleh ketua kabilah tersebut. Dan akhirnya mereka bersemuka dengan kumpulan yang dipimpin ataupun kelompok yang dibawa oleh Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Maka pada saat tersebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang dilaksanakan oleh Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu dengan hanya menggunakan surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, kemudian diludah dengan menggunakan ludah tersebut dikesat pada sengatan yang dihadapi oleh Sa'id Al-Hudri. Takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakitnya sembuh. Allah, inilah dia di antara kelebihan surah Al-Fatihah. Dan sebab itulah penting kepada kita untuk meneliti setiap kaitan dan juga ayat-ayat yang terkandung di dalam surah tersebut. Baik, perkataan Alhamdulillah, sebab ayat yang kita bicarakan pada pagi ini, nanti insyaAllah saya kira Ustaz Ramli nanti akan sambung baliklah ayat tersebut. InsyaAllah saya cuma ingin mengambil sedikit sebanyak daripada ayat-ayat ini. Perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suatu ucapan yang cukup menarik. Dimulakan dengan perkataan Alhamdu. Pujian Alhamdu ini di dalam bahasa Arab dia disebut sebagai masdar. Alhamdu itu adalah merupakan masdar. Masdarnya apa dia masdar? Masdar itu adalah merupakan kata terbitan. Masdar ini adalah merupakan kata terbitan. Baik, soalannya, oleh kerana kita menunaikan ibadah salat, semasa kita melaksanakan ibadah salat, sebenarnya kita bercakap dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mengapa persoalannya kita menggunakan Alhamdu? Alhamdu. Mengapa kita tidak menyebut dengan perkataan Ahmadu? Bawah sikit. Alhamdu. Bawah sikit lagi. Bawah lagi. Kena tarik ke depan. Lagi. Sini. Bila Ustaz duduk, kata tulis. Duduk, tulis. Oh. Ini sedap ya? Baik. Alhamdu
nahmadu. Dan juga nahmadu. Baik, ada 3 perbezaan. Pertama, kalau kita melihat dengan kalimah alhamdu, ini digelar ataupun disebut dengan nama masdar. Dia adalah merupakan kata terbitan. Kata terbitan. Ahmadu itu adalah merupakan perbuatan yang merujuk kepada saya. Saya sedang memuji. Nahmadu, kami sedang memuji. Sepatutnya ketika kita menunaikan ibadah salat, jika kita laksanakan dalam keadaan bersendirian, maka kita akan menyebut Ahmadullah, Ahmadulillah ya Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ila akhiril ayat, sampai kepada penghujung ayat tersebut. Saat ketika seorang imam menjadi seorang imam, dia sepatutnya menyebut dengan perkataan Nahmadu, Nahmadulillahi Rabbil Alamin, kami sedang memujimu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tetapi kita menggunakan masdar, iaitulah kata terbitan, disebut dengan terjemahan kita pujian bagi Allah. Ya, ada perbezaan. Baik, soalannya, mengapa kita menggunakan alhamdu tidak ahmadu ataupun nahmadu? Disebabkan kalimah alhamdu ini yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kepada manusia, tapi sebaliknya seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan di muka bumi ini, semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlupa tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, antaranya dalam surah Al-Jumu'ah, di antaranya dalam surah Al-Hujurat dan beberapa surah-surah yang lain. Surah As-Saff, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu, sedang bertasbih, lillahi ma fis samawati wal ard, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di langit dan juga di bumi. Lillahi ma fis samawati wal ard, bagi Allah, minta maaf, ma fis sama, apa yang ada di langit dan juga di bumi, ya. Al-Malikil Quddus, iaitulah mereka memuji Al-Malik, Raja, Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz yang maha berkuasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Subhanallah, Allah nak memberitahu kepada kita, ketika kita memuji Allah, ingat bukan sekadar kita yang puji. Justru Allah menyebut dengan alhamdu, nak menggambarkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu patut kita berasa malu sekiranya hidup kita ini tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada husnuzan billah, sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perasaan optimis kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya kita sangka dengan sangkaan-sangkaan yang buruk saat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian-ujian kepada kita. Justru itu, letakkan optimis, sangka baik kita kepada Allah. Bila Allah berikan ujian kepada kita, alhamdulillah, Allah berikan ujian sebegini sebagai tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Bahkan Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mauta, kematian dan juga kehidupan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menguji di kalangan kamu siapakah yang terbaik dalam melaksanakan amalan-amalan yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Baik, alhamdulillah, pujian itu hanya khusus lillah. Lam litamlik itu milik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lafaz yang akan dibicarakan pada pagi ini iaitulah kalimah Rabbil Alamin. Lihat kepada kitab yang terdapat di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kalimah Rabb, setengah orang menyebutkan ada perbezaan di antara uluhiyah dan juga rububiyah. Rabb ini apa dia?
Rabb ini yang mentadbir, yang menyusun, yang melakukan apa sahaja, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dari sudut hakikatnya yang menggerakkan tangan kita ini, tangan kita bergerak ini menurut kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita ada berkeinginan nak datang tadi ini. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izinkan, kita tidak sampai ke sini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita, yang menjadikan kita Rabb. Dan sebab itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebut juga dengan kalimah Rabb, dengan kalimah Arbaba, jamak plural kepada kalimah Rabbun, iaitulah Arbab. Rabbun pluralnya adalah kalimah Arbab, hamzah ra ba alif ba, Arbabun. Satu. Yang kedua, kata ulama tafsir, apabila kita bertemu kalimah Rabb ini di dalam Al-Quranul Karim, bila disebut dalam keadaan nakirah. Tahu semua nakirah? Nakirah tu. Ini kaedah yang belajar dalam masyarakat, kaedah yang difahami ataupun oleh ulama-ulama tafsir. Ulama tafsir menyatakan apabila kalimah Rabb itu disebut dalam keadaan nakirah, dalam keadaan umum. Dalam keadaan umum, saya nak ambillah dalam bahasa Arab ini kalimah yang umum, antaranya iaitulah dengan tidak ada alif dan lam. Rabbun ada tanwin, kitabun ada alif lam, tidak ada alif lam. Itu maknanya kitab, kita tak tahu kitab apa. Ra'aitu kitaban, saya telah melihat sebuah kitab. Kitab apa? Entah, saya pun tak tahu. Tapi kitab, daripada jauh saya nampak bentuknya kitab, tapi saya tidak tahu kitab apa itu, maka saya kata ra'aitu, saya telah melihat sebuah kitab. Tetapi kalau saya kata ra'aitul kitaba, ada alif lam, ra'aitul kitaba, saya telah melihat sebuah kitab, saya tahu kitab apa itu. Macam mana Ustaz tahu? Senang aja, sebab ada alif dan lam pada kalimah tersebut. Itu kaedah kita nak mengkhususkan kalimah, ya. Satu. Dan salah satu lagi di antara kalimah tersebut, kalau sekiranya dia khusus selain daripada alif dan lam, yang kedua iaitulah kalimah itu dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Maknanya dua kalimah yang digabungkan. Orang selalu tak faham, ya Ustaz. Isu dia bila tak faham, masuk dalam kelas bahasa Arab tak jadi, Ustaz, minta maaf, tak dapat nak hadir. Sebab payah nak mengetahui akan kalimah tersebut. Sebenarnya mudah saja, cuma dalam bahasa Arab ni istilah-istilah dia banyak. Istilah-istilah dia banyak. Baik, di antaranya kalimah yang digabungkan di antara dua, isim dengan isim, ya. Kata nama dengan kata nama apabila dia bergabung menjadi satu makna, kalimah ini dinamakan dengan nama mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalimah yang pertama namanya mudhaf dan kalimah yang kedua namanya mudhafun ilaih. Bahasa kita sebenarnya ada apa dia? Kereta api, contoh. Kereta api itu sebenarnya mudhafun ilaih, digabungkan di antara kereta dan api. Kalau sekiranya kereta api itu tidak digabungkan, dia tak akan memberikan makna kenderaan tersebut. Saya pisahkan. Boleh tak kamu, bolehkah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila saya pisahkan dengan perkataan kereta, dapat tak bayangkan kereta? Dapat. Tapi ada tak sama dengan kereta api? Tak sama. Baik, saya ambil api sahaja, saya buang kereta. Agak-agak dapat tak bayangkan kenderaan yang saya ingin gambarkan? Tak dapat bayangkan. Nah, inilah dia yang dikatakan sebagai mudhafun ilaih. Dua kalimah ataupun lebih, paling kurang dua kalimah yang digabungkan, maka dia terbentuk suatu makna yang dikehendaki. Saya tidak tahu bahasa dan istilah dalam bahasa Malaysia ataupun dalam bahasa Inggeris itu sendiri. Tapi dalam bahasa Arab, kalimah ini dikenal dengan nama mudhafun ilaih. Kaki lima, itu mudhafun ilaih, digabungkan di antara kaki dan juga lima. Tapi kalau bahasa Arab kita sebut kaki lima, rijlul khamsah, itu pening kepada orang Arab. Ada rijlul khamsah, kaki yang lima. Tak jumpa orang kita kata kaki lima, rijlul khamsah. Sama juga dengan kereta api, ya, sayyaratun nar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga kereta yang masuk api neraka. Kereta api digabungkan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan nama gitar, kan? Gitar satu kalimah saja, dalam bahasa Melayu saja digabungkan. Baik. Salah satu di antara kalimah yang apabila dikhususkan di antara kalimah Rabbul Alamin, dua kalimah, Tuhan sekalian alam. Jadi dia menjadi kalimah yang khusus. Para ulama menyatakan apabila kalimah Rabb disebut dalam bentuk umum, itu bukan merujuk kepada Allah. Tapi apabila kalimah Rabb itu disebut dalam bentuk yang khusus,
itu dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah menyebut dalam ayat ini dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih, digabungkan di antara dua kalimah ini, Rabb dan juga Al-Alamin. Itu memanglah dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kepada seluruh alam. Baik, artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri atas manusia, jin, malaikat, haiwan-haiwan, melata dan lain-lainnya. Masing-masing dari mereka disebut alam. Oleh kerananya ada alam manusia, ada alam jin dan lain sebagainya. Lafaz al-alamin merupakan bentuk jamak daripada lafaz alam, iaitu dengan memakai huruf ya. Al-Quran sudah hilang catatannya. Saya tak tahu apa tulisan selepas daripada itu. Masuk terus kepada surat Al-Baqarah. Baik, gabungannya di antara huruf ya dan juga huruf nun pada akhirnya secara umum, alam semesta merupakan alamat petanda mengingatkan ia adalah petanda bagi adanya yang menciptakan. Wujudnya alam ini, dan alam ini diambil daripada kalimah alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alamin ini adalah kata jamak. Saya sedikit ingin menyebutkan, paling-paling tidak tuan-tuan dan puan-puan belajar juga bahasa Arab basicnya tadi. Ya, sebab apa? Kerana bahasa Arab ni apabila kita dapat, bukan menguasai, tidak ada manusia yang mampu untuk menguasai bahasa Arab. Pernah suatu ketika kami mengadakan daurah, ya, suatu daurah listi'ab bil lughatil arabiyyah untuk menguasai. Kita buat. Waktu itu kami mengadakan suatu kursus bersama dengan syekh-syekh ataupun bersama dengan para doktor di kuliah bahasa Arab di Mesir. Jadi ketika itu dia pergi membuat satu ulasan. Kita nak buat daurah apa ni? Doktor, nuridu an nuqim daurah listi'ab bil lughatil arabiyyah. Kami nak buat satu kursus untuk menguasai bahasa Arab. Dia kata, kamu tahu tak bahasa Arab ni adalah kalamullah. Betul-betul bahasa Arab al-lughatul arabiyyah kalamullah sahih, dia adalah merupakan kalimat kalamullah. Dan pada saat yang serupa, bila kamu katakan kalamullah, tak ada sesiapa yang mampu untuk menguasai akan kalamullah. Kerana itu kalau kita melihat di antara sebab mengapa wujud dan timbulnya mazhab al-arba'ah, mazhab yang empat itu, antara puncanya salah satu adalah perbezaan dalam memahami perkataan-perkataan bahasa itu sendiri. Maka terdapat perbezaan. Justru itu kalau boleh ubahlah dia punya topik, namanya bukan isti'ab, paling tidak untuk kita memahir ilmu, ya, dapatlah memahirkan sedikit tentang fungsi-fungsi perkataan ataupun kalimah-kalimah di dalam bahasa Arab itu sendiri. Salah satu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bahasa Arab ini bila disebut dengan jamak, dengan bilangan plural, bahasa Inggeris kata plural, dia ada lagi tak plural lain. Tak ada satu je plural, ya. Dalam bahasa Arab bila sebut plural itu dia terbahagi kepada tiga. Ini yang basic, yang asas. Ada kata jamak ataupun kalimah plural itu dia merujuk kepada lelaki secara khusus, maka dia dinamakan sebagai jamak muzakkar salim, ya. Jika sekiranya kalimah itu secara khusus dia merujuk kepada lelaki, dia dinamakan sebagai jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jam'ul muzakkar as-salim. Kemudian kalau sekiranya dia merujuk kepada perempuan, dia disebut sebagai jam'ul muannas as-salim. Dan kalau sekiranya dia adalah jamak taksir, kalau sekiranya satu lagi jamak, tidak ada kaedah, disebut dengan jam'ut taksir. Okay. Ada tiga jamak perkataan jamak tersebut. Jamak muannas salim, jam'ul muzakkar salim dan juga jam'ut taksir. Tiga jenis jamak. Kalau sekiranya jamak itu merujuk kepada lelaki,
dan dia memiliki kaedah yang tertentu. Kaedahnya apa dia? Di hujungnya ada waw dan nun, dan di hujungnya ada ya dan nun. Macam tak? Kalimah alamin ada ya dan nun. Asal perkataannya alamun, ain, alif, lam dan mim, dan kemudian dicampur hujungnya dengan waw dan nun, alamuna, itu menjadi jamak muzakkar salim. Dan sebut dengan alamina, itu juga adalah jamak muzakkar salim. Baik. Kalau sekiranya di hujungnya ada alif dan ta, muslimatun, rasa tak? Ada alif dan ta, itu adalah jamak muannas salim, jamak yang merujuk kepada perempuan. Nampak je alif dan ta di hujung, ini jamak muannas salim lah. Anda. Dan jamak yang paling payah iaitulah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ni jamak yang tidak ada kaedah secara khusus. Sebut sahaja qalamun, pen. Jamak kepada pen aklam. Daripada mana pula aklam ni pula Ustaz? Kaedahnya mana tak ada waw nun, tak ada ya nun, tak ada alif dan ta. Ini namanya jamak taksir. Taksir ni artinya dipecahkan kalimah yang asal. Adapun jamak-jamak selain daripada itu, kalimah asal ni tidak berubah. Cuba perhatikan, alamuna, buang waw dan nun, jumpa balik tak alam? Buang waw dan nun di hujung. Alamin, ya dan nun dibuang, jumpa tak alamnya? Jumpa. Muslimatun, dibuang alif dan ta, jumpa balik tak kalimah muslimun? Jumpa. Kalimah asalnya masih ada, tapi jamak taksir diubah langsung. Qalamun, aklam, ada alif tiba-tiba kat depan, nak buang kat sebelah mana, tiba-tiba kat tengah pun ada alif lagi. Jadi perkataan itu sudah berubah secara total, ya, secara keseluruhannya telah berubah, dan jamak itu dinamakan dengan nama jamak taksir. Baik, jamak muzakkar salim, kalimah alamin itu adalah jamak muzakkar salim, jamak yang merujuk kepada lelaki. Cuma terkadang ini yang masalah ini, Ustaz, kenapa ada beza? Alamuna dan alamina, kedua-duanya adalah jamak muzakkar salim. Saya katakan tadi kan, waw dan nun jamak muzakkar salim, alamina pun jamak muzakkar salim. Kenapa ada perbezaan di antara kedua kalimah tersebut, sedangkan dia daripada jenis yang serupa? Nah, bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab nanti, dia tahu ketika kita bercakap, ketika kita membicarakan sesuatu kalimah, kalimah itu dia akan berubah menjadi alamin dan bertukar menjadi alamun itu apabila kedudukan dalam ayat berbeza-beza. Kedudukan di dalam ayat itu berbeza-beza. Nah, ini yang mula pening kepada masuk kepada, bila dia duduk pada tempat yang berbeza, jadilah dia berbeza. Para muslimat duduk kat depan dengan duduk belakang sama tak? Tak sama. Duduk kat depan ni seronok sebab dapat tengok muka Ustaz. Tapi kalau duduk kat belakang, itu yang mengantuk setengah jam. Setengah jam dengan terus mengantuk sebab tak nampak apa-apa, kan? Beza. Duduk di atas dengan duduk di bawah itu ada perbezaan. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Bila kita duduk pada tempat yang berbeza, perkataan itu duduk pada tempat yang berbeza, dia akan perlu mengubah kedudukannya. Ubah kedudukannya bagaimana? Akhirnya tuan-tuan dan puan belajar fathah, dhammah dan kasrah. Dia belajar ilmu tajwid dia fathah, dhammah, kasrah. Padahal itu sebenarnya bahasa Arab. Fathah pada atas. Sebab apa dia pada atas? Entahlah Ustaz, saya baca pada atas, boleh nampak pada atas. Kalau tak ada baris, tak ada baris, tak tahu langsung. Kenapa dia baris bawah? Sebab pun tak tahu kenapa balik bawah. Nampak macam mana tanda balik bawah? Dekat balik bawah tu tanda balik bawah lah. Tapi kita tidak tahu kenapa dia balik bawah. Nah, kenapa dia baris depan? Entahlah Ustaz, dia balik depan saja. Kami pun tidak tahu balik depan. Tandanya tahu, tapi tak tahu sebab. Nah, belajar bahasa Arab kita tahu sebabnya kenapa dia balik depan, kenapa dia balik atas, dan kenapa dia berbaris dengan balik bawah. Bila kita tahu sebab, maka statement setiap perkataan yang kita tuturkan itu mengandungi maksud dan makna-makna yang tertentu. Ya Allah, itu baru kita belajar tentang barisnya saja, belum lagi dengan perkataan, belum lagi dengan makna dan sebagainya. Subhanallah, Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuji Allah, seluruh alam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin. Lihat kalimah Rabbi dari surah bahasa Arabnya saja. Kenapa dibaca di bawah? Kenapa dia dibaca dengan baris bawah? Rabbi. Kenapa tak baca dengan
Rabbul Alamin? Kenapa tidak dibaca dengan Rabbal Alamin? Tuan-tuan boleh berikan jawapan. Sebab apa? Huruf jar? Jawapannya tidak. Dia, Rabb ini siapa dia? Rabb ini siapa? Allah. Tuan-tuan cuba tengok kalimah Allah sebelum tu. Alhamdulillahi. Allah tu kedudukan dia baris apa? Lillahi. Balik bawah kan? Rabbi ni merujuk kepada siapa? Allah juga. Sebab itulah Rabbi balik bawah. Itu kaedah dia. Nanti kita akan jumpa semuanya balik bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmani. Kenapa baca Rahmani? Sebab Rahmani merujuk kepada siapa? Allah lagi. Oleh kerana Allah masih lagi balik bawah, Rahman masih lagi balik bawah. Ar-Rahimi balik bawah. Kenapa? Rahim itu pula kembali kepada Allah. Kerana Allah balik bawah, maka Rahim balik bawah. Seterusnya Maliki, semua balik bawah kan? Maliki ni siapa? Allah juga. Oleh kerana Allah balik bawah, dia akan balik bawah. Itu kita kena faham tu. Sebab apa dia balik bawah, sebab apa balik bawah, dia ada kaitan dengan makna di dalam ayat tersebut. Allah. Itu baru sedikit tentang perbincangan tersebut. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah nak gambarkan dan bayangkan kepada kita yang memuji Allah Subhanahu wa taala seluruh alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita patutnya berasa malu kerana kita tidak menjadikan lidah dan mulut yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memuji Allah, kita pergunakan pada tempat yang lain. Mayatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang boleh berikan jaminan kepadaku untuk dia menjaga akan mulutnya, ma baina lihyaihi, di antara kedua janggutnya, itu merujuk kepada mulutnya, dan di antara kedua pahanya yang merujuk kepada kemaluannya, itu aku berikan jaminan kepada mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk dalam syurga, kerja mudah kita, paling mudah jaga mulut saja. Allah tahu kita ni payah nak jaga mulut. Allah tahu, Rasulullah tahu, di antara kerja yang paling payah untuk dilaksanakan oleh manusia iaitu jaga mulut. Binatang sebab tak boleh nak bercakap. Kita tidak pernah berjumpa antara kucing dengan kucing, jumpa dia bercakap. Assalamualaikum. Kau makan apa pada pagi ni? Kau makan. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Pernah kita jumpa? Tak ada. Tak tahulah Encik Zaliha kalau kot-kot ada kucing yang boleh bercakap. Jadi memang kita tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan kucing yang bercakap. Begitu juga lembu, sesama lembu tidak bercakap. Tapi manusia bila bertemu dengan manusia, walaupun tak kenal, dia duduk sebelah. Kalau jadi seorang yang bercakap, dia akan bercakap. Kamu duduk tinggal di kamar mana? Jauhnya sampai ke Selangor ni, buat apa ke Selangor ni? Oh, baru teringat, punya dia lawan bola sepak di antara Kedah dan juga Selangor. Patutlah nampak hijau kuning ni banyak. Ingatkan datang nak melawat Masjid Nabi. Ya Allah. Mula ketika itu bercakap panjang sampai kadang-kadang melirik sampai berjam-jam. Tak perasan masa kerana kita niat bercakap. Nah, Rasulullah SAW berkata kepada kita, barang siapa yang boleh berikan jaminan mulut. Subhanallah. Di antara jaminan yang Allah berikan kepada kita, subhanallah, dengan mulut yang Allah berikan kepada kita, markah yang berlipat kali ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ucaplah dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan ucapan yang memuji Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, bihamdi, dengan pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa layak kita puji Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah bagi kita semuanya dalam keadaan percuma. Ada tuan-tuan kita payah bulan-bulan ya, dengan mata yang Allah berikan kepada kita semenjak katakanlah kita dapat melihatnya waktu bila? Tanya doktor, saya tidak tahu. Doktor tahu pandangan kita mudah jelas. Sebab yang dimaklumkan kanak-kanak yang baru dilahirkan, kekuatan dia tidak mampu untuk melihat. Dia belum lagi, walaupun ada mata, tapi dia tidak dapat melihat dalam keadaan jelas. Sebab itu dalam Al-Quran Allah mulakan dengan innas sam'a wal basar wal fuad. Sebenarnya itu adalah merupakan marhalah ataupun peringkat kehidupan kita. Allah mulakan sesungguhnya pendengaran. Kanak-kanak yang baru lahir itu
kekuatan mereka, deria yang pertama sekali adalah deria pendengaran. Ya, dia akan dengar suara ibunya, dia akan dengar suara ayahnya, dan sebab itu Allah mengajar pada kita, ataupun Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melaungkan azan. Sebab deria yang pertama didengari oleh seorang anak itu adalah deria pendengaran. Wal basar, kemudian baru peringkat yang kedua penglihatan, barulah yang ketiga al-fuad, sampai tahap balik dia dapat membezakan di antara sesuatu, dia dapat berfikir dan sebagainya, sampai kepada fuad. Tiga peringkat tersebut Allah bagi kepada kita dalam keadaan percuma. Tak pernah kita bayar telinga, tapi kalau telinga kita rosak, pergi ke hospital, bayar pun kadang-kadang kita tidak mampu untuk membayarnya. Pernah tak kita memuji Allah dengan pemberian-pemberian percuma daripada Allah yang Allah bagi tanpa mengira dia itu beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, tetap saja mereka akan menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman tak tunaikan sembahyang, tetap dapat kasih sayang daripada Allah. Allah bagi kepada mereka itu percuma. Tiba-tiba Allah minta kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Antaranya ucapkanlah dengan ucapan-ucapan tayyibah, kalimat tayyibah itu daripada mulut kita. Kita berasa malu pula untuk menuturkan kalimat tersebut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian, wa bihamdihi, dan dengan pujian terhadapnya. Subhanallahil azim, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Allah. Doa ataupun ucapan ini, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sekalian semua menghafal doa tersebut. Al-Quran tidak menghafal, itu tidak mengapa, tapi zikir yang begitu ringkas yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah ajar apa kelebihannya. Ini di antara kalimah yang Rasulullah kata, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman. Kalimah yang lidah mudah untuk menuturkannya, ringan mulut kita menuturkannya. Tapi dalam keadaan ringan, berapa ramai di kalangan kita yang menuturkan kalimah tersebut? Senyap. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ringan dari sebutan yang kita tuturkan. Yang kedua, thaqilatani fil mizan, la ilaha illallah, sesuatu yang boleh menyebabkan berat pada timbangan. Ini biasanya benda yang kita dapat lihat, tapi hanya sekadar kata-kata, tak pernah kita jumpa dengan kita berkata-kata dia jadi berat. Ucapan yang kita tuturkan hanya sekadar mungkin lantunan daripada udara, atom dan sebagainya, apa yang berlaku ketika itu molekul-molekul bersatu dan akhirnya bunyi, getaran dan mengeluarkan suara itu menyebabkan berat timbangan. Allah. Habibatan indar rahman, nak meraih kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya dengan kita menyebut kalimah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini di antara ucapan orang yang sentiasa memperlihatkan tanda berterima kasih dan memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu, tetapi Allah minta supaya kita memuji Allah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan balasan daripada kita. Tidak. Sebenarnya setiap tuturan yang keluar daripada mulut kita, kebaikannya itu akan kembali semula kepada kita. Rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ucapkanlah kalimah tersebut. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, itu apa kelebihannya? La hawla wa la quwwata illa billah, itu merupakan kanzul jannah, di antara ucapan simpanan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah SAW jelas yang menyatakan tentang kelebihan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapan inilah yang akan dituturkan oleh ahli syurga ketika masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula, tiada kekuatan, wala la haula, tiadalah tenaga, kemampuan, wala quwwata, tiada kekuatan. La haula wala quwwata illa, melainkan dengan Allah, billahil azim, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Jadi ucapan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ini memberikan suatu kelebihan kepada kita, kerana ini merupakan ucapan orang yang layak berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Tentuan di antara kalimah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Salah satu di antara kalimah yang boleh menambahkan kesuburan iman kita semasa kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala itu, di antaranya kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasanya ucapan-ucapan inilah di antara ucapan saat ketika kita berdepan dengan suatu kegetiran ataupun suatu kesusahan yang begitu dahsyat sekali, apatah lagi bila bertembung dengan pihak musuh. Ayat itu diturunkan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada dalam suatu medan pertempuran perang. Tiba-tiba pada saat tersebut kelompok daripada kalangan munafikin mula untuk memecah belahkan perasaan di kalangan umat Islam. Kamu tak takut ke sekarang ni kamu berdepan dengan musuh? Musuh ramai, senjatanya bukan main canggih. Kamu ni hanya sekadar berjalan kaki, bawa pedang ataupun bawa tombak, itu sahaja. Mereka datang dengan menggunakan kuda yang begitu banyak. Unta-untanya tidak boleh dibilang, mungkin begitu banyak, ribuan daripada tentera. Kamu hanya sekadar ratusan, tak takutkah kamu dengan mereka? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas, alladzina qala, orang-orang yang telah manusia berkata bagi mereka itu, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya pasukan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka telah berhimpun untuk kamu. Fakhshawhum, takutlah kamu dengan mereka. Wazadahum imana, sebaliknya Allah telah menambahkan kepada mereka iman. Kenapa? Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka berkata cukuplah bagi kami ini Allah dan sebaik-baik wakil kepada kami. Nah, sebut kalimah itu khususnya ketika berdepan dengan permasalahan yang cukup besar. Ketika kita menghadapi dugaan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam semasa dicampakkan ke dalam api, sebelum masuk dalam api itulah Nabi Ibrahim alaihissalam membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimahnya ringan, tapi tidak ramai di kalangan kita yang membaca akan kalimah-kalimah tersebut. Sebab kalau kita tidak membimbing diri kita, mentarbiah diri kita untuk menyebut kalimah-kalimah thayyibah, justru kerana makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di seluruh alam ini, alam yang baru yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertasbih kepada Allah. Selayaknya kita manusia yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini juga turut untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbihlah dan memujilah akan Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang kalau kita nak hitung pasti kita tidak mampu dan tidak mungkin akan dapat menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika sekiranya kamu nak menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dua sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan pecahan daripada kalimah rahimah, kasih sayang. Dua sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan daripada kalimah rahimah. Rahimah itu berkasih, dia telah berkasih sayang, belas kasihan. Sebab itu kita disebut dengan silaturrahim, silaturrahim, ya, hubungan rahim, kasih sayang yang wujud tidak boleh berpisah antara kita dengan saudara-saudara kita. Hubungan silaturrahim. Baik. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang-orang yang menerimanya. Yang maha pemurah, yaitu yang memberi rahmat. Tetapi kenapa Allah sebut dengan dua perkataan? Rahman itu juga yang maha penyayang. Kita terjemahkan yang maha pengasih
lagi Maha Penyayang. Orang yang kasih tak ada sayang, sayang juga. Orang yang sayang pasti akan mengasihi. Jadi apa beza di antara dua kalimah tersebut dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pecahan di antara dua kalimah ini? Al-Imam Ibn Kathir yang menyatakan dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, boleh rujuk balik dalam kitab tersebut. Ya, saya pun dah lama tidak membuka layan dalam surah Al-Fatihah menurut catatan, tetapi apa yang saya ingat daripada kitab tafsir tersebut menceritakan ada dua makna yang berbeza. Kalimah Ar-Rahman dan juga kalimah Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya tanpa mengira mereka itu beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia sifat Ar-Rahman. Kasih sayang yang Allah berikan dia tanpa mengira makhluk. Orang yang tak beriman juga dapat makan sebagaimana orang yang beriman. Orang yang beriman juga dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, sebab itu Allah menyebut dengan kalimah Ar-Rahman. Kerana sayang dan kasihnya Allah pada manusia masih lagi diberikan rezeki kepada mereka. Tak ada dibezakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, kita akan menjadi apapun rezeki daripada Allah. Yang membezakan apa dia dalam kehidupan kita? Yang membezakan antara kehidupan kita dengan kehidupan orang yang tidak beriman kepada Allah dari sudut matlamat dan keberkatan. Orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Ditamattu', hanya untuk bergembira dan berseronok. Allah alladzina ya'kuluna wa yatamatta'un, Allah sebut kama ya'kulul an'am. Allah menyatakan dalam Al-Quran mereka itu hanya sekadar yatamatta'un, hanya sekadar berseronok-seronok. Berkahwin apa tujuannya? Nak seronok. Kalian kenapa? Nak cari kepuasan dalam kehidupan. Itu kan? Tuan-tuan cuba tengok dalam satu di Al-Kim, ada satu ketika saya dengar dalam beberapa hari yang lalu kisah seorang Cina mu'allaf yang baru memeluk ajaran Islam. Kemudian dia kata dahulu sebelum masuk Islam dia adalah merupakan seorang yang cukup sombong kerana ada kelebihan pada dirinya. Mereka orang-orang yang tidak beriman ini apabila Allah berikan kelebihan, dia rasa kelebihan itu hanya untuk dirinya, tidak berhak orang lain mengambil dan berfungsi akan kelebihan tersebut. Sebab itu dia merasa bangga dan menganggap orang-orang yang berada di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang hina ataupun mereka yang berada di bawah. Dia kata ketika itu saya berjalan dalam keadaan sombong, tengok muka pandang ke atas belakang, tak ada pandang orang tersebut. Kita tak begitu. Kita jumpa orang sama ada kenal ataupun tidak kenal, Islam ajar pada kita apa? Afsyus salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Tetapi mereka tidak begitu. Dan akhirnya apa yang berlaku tentang dan puan pasmian sampai pada tahap dia kata, saya merasakan dalam hidup saya ini memang saya kaya, tapi kekayaan itu habis begitu sahaja. Setelah selesai habis. Setiap bulan duit yang banyak ada bersama dengan saya habis. Sampai penghujung bulan sahaja saya dapat gaji, habis duit tersebut. Kemudian saya dapat keluarga, memang saya dapat keluarga, tapi hidup saya bersama dengan keluarga tidak sebahagia seperti mana yang saya harapkan. Hubungan saya bersama dengan isteri terputus. Bahkan hubungan saya bersama dengan anak-anak juga menjadi porak-poranda akibat daripada penceraian yang berlaku ketika itu. Allah. Sehinggalah akhirnya dia merasa tak seronok dengan kehidupannya ketika itu dan dia pergi ke suatu kawasan di Middle East, pergi ke Timur Tengah. Ditakdirkan waktu itu Allah nak bagi hidayah kepadanya. Dia bertemulah dengan beberapa rakan-rakannya daripada kalangan orang Islam. Ketika itu dia menghadapi masalah yang membantunya itu adalah orang Islam. Tak apa, kamu ada masalah, jangan bimbang, segala masalah kamu itu akan diselesaikan. Dan akhirnya dia merasakan agama apa yang dianuti oleh mereka. Tengok rupanya mereka menganut ajaran Islam dan dibimbing daripada Islam mengajar bahawa hidup sebagai seorang Islam di antara cirinya mereka hidup dalam keadaan berkasih sayang. Ya. Hidup sebagai seorang Islam, hidupnya bukan bermusuhan, tapi orang Islam ini innamal mu'minuna ikhwatun, adapun orang-orang yang beriman itu mereka ini bersaudara dan saudara ini sentiasa diikat dengan ikatan dan hubungan kasih sayang. Justru itu akhirnya mereka menerima Islam. Islam dibina di atas dasar kasih sayang. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak ada istilah kasih sayang,
dalam kehidupan mereka. Allah rakamkan dalam Al-Quran, hidup mereka hanyalah sekadar untuk berseronok-seronok seperti mana yang berlaku kepada al-an'am, binatang-binatang ternakan. Apa matlamat mereka? Nak makan itu sahaja, minum, selesai, dan mereka tidak ada matlamat yang lain. Orang Islam dia ada matlamat dan wawasan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kekayaan bukan milik dirinya. Kekayaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya hanya sekadar untuk Allah meminta untuk menjadi insan yang bersyukur pada Allah. Allah bagi kepada kita kekayaan itu sebagai pinjaman. Sebab al-malu malullah, harta itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma Allah bagi kepada kita sedikit daripada harta tersebut. Sedikit sahaja dan Allah boleh tarik. Ya. Apa kalimah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut? Kita zikir dulu. Orang-orang lama dahulu ketika dia berzikir tentang nafas dia, di antara zikir yang dibaca apa dia? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tuan-tuan ingat lagi tak masa dulu? Masa tuan-tuan muda-muda lah. Ada tak zikir itu semua? Sekarang Pak Imam dah tak baca itu. Ya. Dulu saya ingat lagi semasa saya kecil, waktu itu diajar baca zikir tersebut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kan itu yang dibaca. Apa maksudnya? Katakanlah olehmu, Qulillahumma malik, Allah itu adalah malik, raja. Bukan sekadar raja biasa, malikul mulk, raja kepada sekalian pemerintah yang ada di muka bumi. Siapa yang boleh jadi penguasa kepada seluruh muka bumi ini? Tidak ada, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat berikutnya? Malikul mulki, kemudian Qulillahumma malikal mulki. Apa ayat itu? Sebentar kata Qulillahumma malikal mulki. Saya tengok dulu. Baik, tu'ti mulka man tasha. Kamu boleh datangkan sesuatu yang kamu inginkan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan kamu boleh tarik sesuatu yang kamu mahukan. Allah boleh tarik rezeki kita. Jadi daripada kaya itu Allah Subhanahu wa ta'ala boleh tarik rezeki kita, kekayaan tersebut. Dan memang itu pun yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kaya sombong dengan kekayaannya, menjadi manusia yang lupa daratan. Dia melakukan, dia tidak amanah dengan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, Allah akan tarik sedikit demi sedikit. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innal abda la yuhrama rizquhu bidhanbin yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu akan diharamkan rezekinya dengan sebab dosa yang dilakukan. Jangan kita ingat, harta yang kita miliki kita punya dan tidak ada hak kepada orang lain. Itu satu kesilapan yang cukup besar. Sebaliknya harta yang kita miliki itu adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini matlamat kita sebagai seorang yang beriman. Kita tahu bila kita menjadi insan yang kaya, Allah minta kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, sabar dengan ujian-ujian daripada Allah, Allah akan memberikan kepada kita suatu balasan yang cukup indah. Bila Allah menguji itu, maknanya Allah nak jadikan kita ini insan yang terbaik, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Daripada seorang manusia yang dijual, ayah adik-beradiknya ketika itu buang dia jauh-jauh, tak suka kepadanya. Bukan sekadar tidak suka, dimasukkan dalam perigi yang gelap ketika itu dengan harapan dia akan mati ketika berada dalam perigi tersebut. Kemudian diambil lagi Nabi Yusuf alaihissalam, dijual menjadi seorang hamba, dibeli oleh Al-Aziz, dibawa ke dalam istana ketika itu. Mulakan kehidupan yang baik. Sebab ketika itu Al-Aziz telah menyatakan kepada isterinya, tolong jaga anak tersebut baik-baik. Mudah-mudahan dia akan menjadi manusia yang terbaik, nanti akan asa yang fa'una, mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat kepada kita. Betul, bila dewasa dia menjadi insan yang mampu untuk mentadbir keadaan istana ketika itu. Dan pada saat ketika itu diuji pula dengan godaan daripada ibu angkatnya ketika itu, dan akhirnya dia dituduh, dimasukkan dalam penjara. Sepanjang kehidupannya begitu, tuan-tuan dan puan sekalian, tak pernah sedikit pun terbetik untuk mempersalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian kita berapa banyak? Berapa banyak ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita?
Ustaz, saya tak dapat makan. Berapa hari tak dapat makan? Di masjid sediakan makanan, setiap kali datang nasi tak dapat. Saya dapat aduan tuan-tuan. Aduan dapat sampai, Ustaz ni macam ni Ustaz, kenapa? Apa masalah? Ni kita sediakan makanan tak cukup. Ada yang mengadu datang ni, kenapa masa tak habis lagi? Masa pengajian tak habis lagi, makanan dah habis dah. Ya Allah, apa masalah ni datang? Masa kami datang pun makanan dah habis. Ini rezeki tuan-tuan. Kita dapat mungkin, kita tidak ada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Yang kedua, sebab datang lewat. Cuba datang lewat. Duduk sebelum jam sekian. Okay, katakan pada minggu yang pada minggu yang pertama, katakan minggu pertama tengok, oh makanan sampai 7.30. Kita datang pukul 8 memang dah habis. Lain kali datanglah pukul 7 subuh. Duduk dekat dalam makan awal-awal. InsyaAllah makanan cukup. Subuh tak balik. Subuh tak balik. Dia kata subuh tak balik. Tak apa, duduk terus kat situ. Makan. InsyaAllah dapat makan dalam keadaan percuma, insyaAllah. Jadi rezeki soal makan itu baru sedikit, ujian yang sedikit itu. Ya Allah, kita punya rintihan itu bukan 1 minit. Rintihan itu sampai seminggu. Cerita kat orang. Ni betul-betul macam ni bagi sedikit. Esok tak puas hati juga, esok pun cerita lagi dekat kawan. Sampai seminggu Alhamdulillah ada sedikit. Mungkin begitu, baru sedikit tuan-tuan. Belum lagi diuji dengan patah kaki kita. Mungkin pergi ke masjid negeri, naik tangga jatuh. Cerita tentang jatuhnya itu sampai kadang-kadang sebulan, 2 bulan tak habis lagi. Kamu janganlah pergi masjid negeri ni, bahaya. Tak sediakan banyak fasilitis yang masih lagi belum elok lagi ni, banyak kerosakan. Macam-macam perkataan yang kita tuturkan tak pernah merasakan itu merupakan ketentuan daripada Allah. Kesilapan betul, itu saya tidak nafikan, mungkin boleh dimaklumkan. Tapi cerita kita daripada mulut kita ni tak habis untuk bercakap tentang sedikitnya perkara yang kecil berlaku kepada kita. Ceritanya kita memperbesar-besarkan cerita tersebut. Lihat apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS, sabar di atas dugaan tersebut. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan amalan itu dalam keadaan muhsin, dalam keadaan terbaik. Maksud terbaiknya apa dia? Antaranya ucapan sabar, tidak merintih dan tidak mempersalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala dugaan tersebut dapat dihadapi dalam keadaan terbaik. Allah akan berikan balasan. Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam Allah kurniakan suatu jawatan yang tidak dijangka ketika itu sebagai Menteri Keuangan. Bukan sekadar Menteri Keuangan, tuanku ketika itu menurut segala keinginan yang dimahukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Begitulah tingginya nikmat orang yang bersabar. Sebenarnya dia lebih hebat daripada orang yang kaya. Kaya hanya sekadar mendapat apa yang dia dapat. Tapi orang yang miskin ataupun orang yang diuji dengan ujian tersebut, sekiranya dia bersabar, tabah dan reda di atas dugaan-dugaan tersebut, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak mampu untuk dibayangkan dalam kehidupan kita. Ini matlamat umat Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup di muka bumi ini hasil daripada kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimah Ar-Rahman ini, kata para ulama, itu merujuk kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman kepada Allah, Allah letakkan Rahman itu kepada mereka. Sementara kalimah Ar-Rahim, Ar-Rahim itu adalah merujuk kepada khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah Ar-Rahim, Rahim ini iaitulah sifat yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tidak dibenarkan untuk menamakan anak-anak kita nama Rahim sahaja ataupun Rahman sahaja, tak boleh. Dia kena letakkan di awal dengan sebutan Abdur Rahman, hamba kepada Ar-Rahman, hamba kepada Ar-Rahim, Abdur Rahim, hamba Ar-Rahim. Rahim ini, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, menyatakan bahawa ia merujuk hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Dan kasih sayang ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Yaumal Qiyamah, pada hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak, saat ketika itu Allah berikan kasih sayang hanya khusus untuk orang yang beriman. Mereka yang bersalah, dosanya ada,
maka mereka tetap dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenal dengan nama Ashabil Yamin. Ashabil Yamin, mereka yang mendapat kitab catatan nanti pada sebelah kanan. Ini di antara kitab yang masa ketika itu kita tidak sedar apa yang kita harapkan waktu itu akan sampai kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menyatakan ada 3 waktu dan 3 tempat manusia ini dia tidak ingat siapa-siapa, melainkan hanya yang diingat 3 perkara ini sahaja. Ketika itu Sayyidatina Aisyah, dalam riwayat ada menceritakan, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayadhkurul habibu habibatah, ya Rasulullah, adakah pada suatu ketika manusia dia akan lupa untuk mengingati kekasihnya? Seorang kekasih itu dia akan lupa untuk mengingati kekasihnya, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah kata ada fi salasi mawaqin, pada 3 tempat tersebut. Yang pertama iaitulah inda tatayuril kutub, iaitu ketika terbangnya kitab-kitab tersebut. Waktu itu dah tak ingat apapun yang kita harapkan kitab sebelah mana akan sampai, kiri atau kanan kita. Dan kalau datang daripada sebelah kanan kita ini, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia kitab yang membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, datang sebelah kanan. Dan kitab ini ditujukan kepada mereka yang melakukan dosa dan mereka bertaubat kepada Allah, pahalanya lebih banyak berbanding dengan dosanya itu, mereka layak untuk menerima kitab sebelah kanan. Yang kedua tempatnya iaitulah ketika indal mizan, ketika berada pada tempat timbangan. Waktu itu nak ditimbang, ya Allah, ni berat mana ni? Badan besar, ya, tapi belum tentu dengan besar tersebut membawa kepada berat, sebab berat tidak dikira dengan anggota fizikal kita. Yang dikira adalah amalan-amalan kita. Kadang kecil saja tapi beratnya Masya Allah. Seperti mana yang berlaku kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ni orang ni kecil saja, pendek, istilah kita mungkin kita kata katik dan sebagainya lah. Ini istilah, ataupun dia ni adalah seorang yang kecil saja sehingga ketika dia memanjat pokok kurma ketika itu ditertawakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang melihat. Ya Allah, kesiannya lah. Bayangkan orang yang berada dalam keadaan pendek nak panjat pokok tu macam mana keadaannya, tak boleh nak dibayangkan. Jadi dalam keadaan demikian sahabat ketawa bila melihat peha, ataupun minta maaf, melihat betis akan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila begitu Rasulullah nampak, Rasulullah kata, kalaulah sekiranya betis ini ditimbang dengan bukit Jabal Uhud, maka dia lebih berat berbanding, lalu jihad akan lebih berat berbanding dengan bukit Uhud itu sendiri. Ya Allah, macam mana benda yang kecil boleh berat? Itu berdasar kepada amalan. Dan begitulah kita pada hari kiamat kelak ketika ditimbang, akan dilihat dari sudut amalan kita, bagaimana amalan kita semasa kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga iaitulah inda ijtiyadis sirat, ketika kita melintasi akan sirat, perjalanan tersebut itu juga sudah tidak mengingatkan kita kepada sesuatu yang kita harapkan. Kita berjalan itu akan sampai masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, takut akan jatuh ke dalam, maka jatuh, apabila jatuh tersungkur ke bawah qa'ri jahannam, api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang cukup ditakuti oleh manusia semasa mereka melintasi akan titian siratal mustaqim. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Ar-Rahim ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ashabul Yamin, dan kemudian yang kedua yang dikenal dengan nama As-Sabiqun, As-Sabiqun, iaitulah orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Ulaikal muqarrabun, mereka yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hidup mereka itu jarang berfikir tentang soal dunia dan kebaikan ataupun kelebihan-kelebihan, kelazatan yang ada di muka bumi Allah, tapi apa yang difikirkan untuk mendekatkan, sentiasa dekatkan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dipaparkan oleh ulama-ulama yang silam. Ya, ulama-ulama yang silam hidupnya, kalau kita lihat, ya Allah, tidak ada masa macam kita nak tengok bola sepak, ya, nak tengok apa lagi, cerita-cerita filem-filem yang ada, nak pergi ke pasar raya. Itu zaman dulu, Ustaz, ya. Mungkin alasan kita katakan zaman dahulu, ya. Tapi kalau kita tengok keadaannya, begitulah yang ada. Masih lagi ada manusia seumpama ini
yang hidupnya sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu hebatnya mereka. Sebab itu tidak mustahil mereka mampu untuk menghatam Al-Quran, tidak mustahil mereka boleh berzikir dengan ribuan zikir-zikir dalam kehidupan mereka. Sebab bagi mereka itu, masa itu adalah merupakan usia bagi mereka. Masa bila bergerak, dia tidak akan kembali semula, tetapi dirinya itu pasti akan semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berlumba-lumba dan mereka layak mendapat rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah mungkin sedikit sebanyak apa yang sempat untuk saya berikan. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan yang berlaku. Dan sebelum saya menutup perbincangan, jika ada persoalan ingin dikemukakan, dipersilakan. Jika tidak, kita tangguhkan pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Jadi oleh kerana saya datang hari ini, hari Jumaat saya datang. InsyaAllah saya akan Jumaat ini saya rasa akan mencari pengganti. Sebab kami pada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad ada program di luar sana. Dari program lain. Soalan. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu